Okey. Okey, apa khabar Prudential BSN Takaful? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat. Oh yes. Okey. So hari ni tujuan kita simple je kan. So kita nak santai-santai kan. Kita bukanlah kita nak chat kan, sebab kita tahu tenaga pengajar kat sini amat berjasa kepada pembangunan Legasi Group kan. Tenaga pengajar kat sini adalah tulang belakang Legasi Group. Semua mahir mengajar. Saya percaya semua mahir mengajar. Saya percaya semua ada skill masing-masing kan. Cuma hari ni bukan nak mengajar. Cuma hari ni saya nak bagi tahu story dia ataupun dia punya teori dia kan. Kita dah buat praktikal kan. Tapi kadang-kadang kita tak faham apa itu teori. So teori dengan praktikal ni kalau kita faham, dia sebenarnya lebih baguslah. Dia sebenarnya lebih bagus. Sebab Part 1 kita kena faham kan. Dalam Part 1 dia ada Part 1 ni dia tujuan utama dia adalah berkenaan dengan kita nak sedarkan kan pemikiran dia. Sebelum ni kita kalau speaker dia inform tentang masuk kelas kan, cuba-cuba kan. So sebab saya ingat lagi dulu kan, dia memang negatif lah pasal insurans. Saya ingat sampai sekarang dia ni memang tak nak buat, cumanya dia masuk disebabkan tak apalah, introducer dia suruh masuk lah. Dia tak nak buat pun sebab dia ada back experience lah sebelum ni dengan direct selling ke apa benda kan. Tapi kelas tu menyebabkan dia terbuka hati. Sebab tu pentingnya kelas kita ni kan. Ingat kelas Part 1 adalah berkenaan dengan untuk buka minda dia. Kan, buka minda berkenaan dengan perlunya kita ni berniaga. Kan, untuk buka minda je kan. So kelas Part 2 ni adalah berkenaan dengan product knowledge. Kelas Part 2 adalah product knowledge kan. So product knowledge itu adalah berkenaan dengan ilmu-ilmu produk yang kita perlu ada. So dalam kelas just nak inform, kita ada first syllabus. First syllabus kita apa? Cik Sarizul, boleh tayang sikit tak first syllabus? Saya tahu focus on you. Ada tak kat sini first syllabus dia? Ada? Kali kita boleh tengok sikit. Focus on you. Okay. Okay, tadi. Okay, ni focus on you. Okay. Benda tu tadi. Okay. Focus on you. So sekarang ni kita kenapa focus on you ni penting? Kenapa? Sebab pertama sekali adalah kita nak mengenali dia. Kan? Kita sebagai trainer, permulaan kita akan bercakap tentang diri kita. Itu focus on you lah. Kita sebagai trainer, kita bercakap lah. Kan? Kemudian, dalam focus on you ni dia ada kita, saya rasa semua tahu ni, background kita, kesini ada. Kemudian background kita, kemudian kita bercerita berkenaan dengan asal-usul kita, latar belakang kita, kelulusan kita, kemudian mungkin berapa lama kita dengan Prudential ni, kita sebagai apa, kemudian ingat tak kita bercerita berkenaan dengan who is our inspiration, dan apa itu, what is our aspiration, kat sini ada. Kenapa kena sumber inspirasi? Background tu kenapa? Background tu yang penting, background ni kita sebelum ni kerja apa, mungkin kita sebelum ni kerja, macam saya dulu kan, saya kerja bank selama 10 tahun kan, so belajar kat mana, asal Kelantan kan, so sekolah pun sekolah, orang kata apa, sekolah saya bagi tahulah, belajar kat ATM kan, kemudian bekerja dekat bank simpanan selama 10 tahun kan, kemudian kahwin, berapa anak kan, kemudian bekerja dengan Prudential, join Prudential since 2003 sampailah sekarang, sebagai contoh. Kenapa? Kita nak bagi tahu asal background ni adalah berkenaan dengan kita ni sebenarnya adalah biasa macam dia orang. Kebanyakan kalau dia orang makan gaji, kita pun makan gaji juga. Sebab tu dalam kata apa, focus on you ni amat penting, sebab kita nak perkenalkan kita ni makan gaji macam dia orang. Kita ni orang biasa je, macam dia orang. Yang sebelum ni memang kata apa, kita bersama dengan company lama, setia dengan company lama kan.
gaji kita pun biasa. Maknanya kita nak perkenalkan asal kita ni adalah biasa-biasa sahaja. Sebab dia tak mengenali kita. Kita tak nak dia mengenali kita, kan? Di mana kita ni dah berjaya, di mana kita ni dah ada duit, di mana kita dah ada pencapaian. So sebab dia asal tu kita nak inform berkenaan dengan kita pun macam dia orang juga sebelum ni. Kita pun macam dia orang juga, anak-anak berapa orang kan, anak berapa orang, kemudian mencari side income ke apa benda, kita reka lah. Kita reka kan. So sebelum ni saya pernah berniaga kedai makan, sebelum ni pernah berniaga kalau Sabri pernah berniaga frame ayat Quran. Maknanya suka kepada mencari duit. It's okay, cerita je. Kan? Sebab dekat sana yang mendengar tu kan, dia akan mendengar apa yang kita cakap tau. Okay. Kemudian sumber inspirasi. Kita bagi tahulah siapa sumber inspirasi kita. Kan? Inspirasi ni bermaksud apa? Inspirasi ni bermaksud orang lah. Sumber inspirasi kita sama ada Nabi Muhammad ke, mak dan ayah kita ke, anak-anak kita, keluarga kita ke. Inspirasi adalah kebendaan. Inspirasi ni adalah kebendaan. Apa itu kebendaan? Itu sumber inspirasi apa ni? Okey, sumber inspirasi ni ada gangguan sikit. Okey, sumber inspirasi ni dia amat-amat penting sebab inilah pushing factor sebenarnya. Inspirasi dengan aspirasi ni adalah pushing factor sebenarnya. Dia nampak simple tau. Tetapi bila kita bercerita itulah pushing factor kita ke depan sebenarnya. Sama juga aspirasi, tapi aspirasi adalah kebendaan. Sebagai contoh, selepas ni saya akan relate sikit tentang jin tau. Macam ni kan, Aladdin dengan jin lampu ajaib tu kan. So kita bila selepas ni saya akan relate sekejap selepas ni, kita kena bercakap pasal kebendaan. Jangan cerita saya nak sebagai contoh lah kan, saya boleh tunaikan you 3 hajat. Bagi tahu hajat you, tapi make sure hajat ni adalah dalam kebendaan. Jangan cerita pasal nak kahwin, tak boleh lah. Jangan cerita nak, tak boleh. Maknanya barulah kita boleh relatekan dengan smart go tu. So inspirasi kita ni sebenarnya dalam setiap benda yang ni kita nak relate dengan dia orang sebenarnya. Kita nak relate dengan cerita-cerita dalam kelas kita. So turning point. So turning point ni, apa turning point kita dalam kehidupan? So turning point ni adalah perkara macam saya. Kita ceritalah macam my turning point when I got promoted. Contohlah kan, when I got promoted and a second time promoted. So setengah orang promoted dia pelik, promoted berhenti. Sebab apa? Sebab bila saya promoted, saya beritahu lah. Saya rasa income yang promoted dengan tanggungjawab tu, saya rasa tak berbaloi. Itu turning point, bukan cerita turning point nak buat insurans, tak. Maksudnya kita kena faham turning point dia. Sebagai contoh ada orang turning point dia, sebagai contoh saya ingat ada saya mengajar tu, turning point dia ambil SPM fail. So turning point dia bila fail, dia tengok kawan-kawan pulau dia. Dia tengok mak ayah dia pun sedihnya dia. Maksud turning point dia kena bangkit adalah dengan dia ambil SPM lagi sekali, alhamdulillah dia dapat 1. Dia dapat pergi overseas. Sebenarnya turning point ni sebenarnya kita nak cari bukan cerita pasal kita ni buat insurans terus, tak. Macam saya pun saya tak buat insurans. Tapi turning point saya tu bila saya tengok offer letter tu, saya rasa tak berbaloi dengan kenaikan, dengan tanggungjawab, dengan reporting kan kepada CEO kan. So saya rasa ini bukan kerja yang saya nak. Sebelum ni saya fikir tentang bila promoted selesailah masalah kewangan. Rupa-rupanya bila promoted tak selesai masalah kewangan. Itu kebiasaan yang orang akan hadapi dekat luar sana tau. Kebiasaan orang akan hadapi dekat luar sana. So benda-benda tu yang kita nak cerita. So pendengar ni dia kata apa? Dia menyelami cerita kita tu sebab dia berada dalam keadaan salary people. Ataupun yang bukan makan gaji lagi pun, dia pun start faham tau. Realitinya apa yang berlaku kat luar sana. Contoh kita dah kerja 10 tahun, kita lawyer dengan macam saya lawyer dengan Principal National sebagai contoh kan. Tapi bila promoted kan, second time promoted, first time promoted, okeylah saya berbaloi sebab saya stay lagi. Bila second time promoted, saya rasa wow. Kat situlah turning point saya rasa
ini saya kena buat sesuatu. Sebab saya nak cerita tentang selesaikan masalah keuangan. Sebab tu saya start, sebelum ni tak pernah berniaga. Startlah berniaga kecil-kecilan. Kat situ yang kita kena cerita tu lah. Daripada situ dah start berniaga kecil-kecilan. Berniaga tu, berniaga ni. Pasal apa? Saya nak cari extra income. Saya fikir one day saya kena quit daripada, saya kena quit. Cita-cita kita tau. Jangan kita buruk-burukkan orang lain. Tak ada. Kita tak boleh burukkan company kita. Kita tak boleh burukkan company lama kita. Kita tak boleh burukkan apa tu, mungkin orang yang mendengar dia kata, ni kenapa buruk-burukkan bensin panas? Tak boleh. Saya tak burukkan bensin panas. Saya fikir berkenaan dengan saya kena buat sesuatu. Sebelum ni saya mengharapkan kepada kenaikan promoted. Saya rasa masalah keuangan saya selesai. Tapi bila saya promoted, saya tengok masalah keuangan saya tak selesai. So daripada situ kan menyebabkan saya rasa saya kena buat sesuatu. Tu kata tu turning point tu, the biggest turning point saya yang itulah. Kita dalam kehidupan kita ada banyak turning point sebenarnya. Tapi the biggest turning point. Okay. Kemudian two things that you want to talk about. You ready to talk about. So things ni sebenarnya dia bercakaplah apa-apa. Tapi sebenarnya kita nak tahu daripada dia. Kita nak tahu. Ada setengah orang dia bercakap two things that you ready to talk about. Dia cerita lah, saya sebenarnya seorang suka berniaga. Kita tahulah dia seorang yang bertanggungjawab lah. Dia seorang yang business minded lah. Apa benda? Saya sebelum dah berniaga tapi fail lah. So kita tahu tu, two things. Maksudnya saya ni anak sulung, so tanggungjawab saya besar lah. Dan saya setiap bulan saya kena hulurkan bantuan kepada adik-beradik saya. Maksudnya kita nak suruh dia bercakap, tak kisahlah cakap apa, tapi pada masa yang sama kan kita nak input daripada dia. Kita boleh start bertanya. Kan? Okay. So jelas kan? Cuma sekarang tu kita dah bercakap pasal kita lah. Apa benda sajalah kita nak bercakap pasal kita bercakap lah. Two things that you want to talk about. Macam saya. Sebagai contoh, saya bercakap lah. Saya dulu masa kecil ni, nak kata nakal, taklah nakal. Tapi lupa sekejap. So daripada situ saya rasa, saya cakap lah. Saya rasa saya kecil mungkin mak dengan ayah tu kurang bangga lah. Sebab dia mengharapkan kepada SPM yang cantik kan, dapat pergi belajar overseas ke benda, pergi belajar jauh-jauh sikit kan. So saya rasa mak dan ayah saya tak bangga dengan saya lah. So saya rasa saya nak buat sesuatu yang boleh jadikan kebanggaan mak saya lah. Terutamanya saya nak bawa dia pergi Mekah. Mungkin saya maksud macam itulah kita nak dengar. Maknanya biar dia ni seronok bercerita tau. So masalah sekarang kita tak boleh, sebab kita bukan one to one. So bila kita bukan one to one, apa benda yang macam mana kita nak buat? So sekarang kita kekok mana pun kena cari jalan. Ambil satu atau dua orang untuk setiap kelas. Untuk sebelum kelas bercerita dulu, fokus on you. Maknanya second class bercerita lagi, fokus on you. Sebelum masuk kelas kan, masuk kelas mula-mula tu. Macam contoh kan, mungkin kelas 845 kan, cerita fokus on you dulu. Sebab ada orang lain masuk lambat, biar, it's okay. Tapi kita nak dapatkan dia punya keselesaan. Dia pun nak bercerita selesa. Buka video dia bercakap. Buka video dia bercakap, maksudnya secara tak langsung sekarang ni kebanyakannya student masuk, dia tak bercakap kan, kebanyakan lah ada yang bercakap kan, tapi kebanyakannya trainer yang bercakap. Jadi untuk yang 5 minit pertama tu kan, so hari ni seorang bercakap tentang focus on you. Maksudnya next time seorang cakap focus on you. Ada soalan tak kat sini? Ada sesi nak bertanya ke apa benda ke? Ada nak tanya? Boleh tanya, jangan segan, jangan malu. Hello? Jangan diam, cakap seorang je. Dengarlah cik. Dengar cik. Nak tanya? Dengar. Ada nak tanya apa? Hello. Cik. Hello. Dengar ke? Okay. Yang two things you want to talk about. Yang ni maksudnya waktu maksudnya trainer lah yang ditugaskan untuk tanya ke, sebelum tu maksudnya introducer, sebelum dia ajak masuk kelas tu dia dah tanya dah macam tanya. Kita lah. Ini introducer dia tanggungjawab dia lain, yang tanya dia tanyalah, it's okay lah.
Kan, it's okay. Itu antara dia dengan producer. Tetapi dia nak bercerita tentang keselesaan apa tu, tentang diri dia. Bila kadang-kadang orang bercerita ni orang selesa lah. Mana dia selesa sebab dia nak berkongsi. Dia nak berkongsi, dia bercerita lah. Sebab tu kalau boleh, kita ambil, tak banyak, kita ambil 1 orang, 2 orang, kemudian next class, mungkin dah selesa kan, 1 orang, 2 orang. Maksudnya kita ambil sekejap, tak lama pun, 5 minit je. Sebelum kelas tu start, 8.45 kan kita bersama-sama tu kita menunggu student masuk kan. So dia start bercerita lah. Kita nak wujudkan keselesaan pada masa yang sama, kita nak mengenali dia. Kadang-kadang daripada sini kita mengenali kekuatan dia. Kan? So macam contoh saya 10 tahun dengan penyimpanan kan, sebagai contoh lah kan. So bila saya bertanya balik introducer saya, sebenarnya you seorang yang setia. You boleh orang kata apa, you boleh bekerja 10 tahun dan pada masa yang sama kat situ you ada beberapa banyak pencapaian. You ada beberapa pencapaian tentang promotion. So daripada situ sebenarnya kita nak orang yang macam ni ada dalam grup kita. Sebab dia suka kepada pencapaian. Kat situlah kita boleh take notes. Ini macam mana macam ni. Kat sinilah insya-Allah pada masa sama bila kita ada sesi-sesi macam ni, selepas ni trainer-trainer pun akan beritahu lah, kena jaga dia ni, kena jaga dia ni. Saya rasa ni bagus ni. Ni bagus ni. Maksudnya secara tak langsung kita dapat ambil yang berdasarkan teori lah. Berdasarkan teori dari segi selection kita rasa ini kena jaga sikit. Okey. Okey Asa, boleh cuma satu lagi. Contoh kalau kelas tu ramai, macam contoh 20 orang. Okey. Betul memang setiap orang kita nak tanya 20 orang ke? Ataupun kita select macam 5 orang ke? Select kalau 20 orang. Maknanya select lah seorang. Bukan sepanjang masa kelas kita ada 20 orang, betul tak? Biasanya mula-mula je. Masa tu mula-mula je. Mungkin seorang, 2 orang, kemudian next class. Kan? Tapi kalau tak habis, biarlah. Bukannya pada hari 20 orang, tak. Maksud kita cuba. Maksudnya yang sentiasa ada ni insya-Allah lah dia akan berkongsi lah. Sempatlah dia berkongsi. Tapi pada masa kelas awal tu 8.45 tu. 8.45 biasanya dia menunggu tau. Kat situ lah. Yang masuk awal tu biarlah dia bercerita sekejap. Pada masa yang sama kita pun menunggu student-student yang akan masuk. Okey? Ada soalan lagi? Ini hari pertama je lah Encik. Hari pertama. Okey. Ini khas hari pertama. Itulah kadang terlaju. Bagus juga terlaju. Kan? Okey, kena ingat kan. Kita ingat sebab tu saya cakap tadi dalam kelas, kita ingat kelas part 1 ni kan, dia bukan macam kelas part 2, dia bukan kelas macam hari Jumaat. Hari Jumaat product training. Kelas part 1 ni ingat pertama sekali kita nak bukakan minda dia. Kan? Kita nak bukakan minda dia kan berkenaan dengan bisnes ni. Orang kata apa? Kita nak bukakan minda dia. Pertama kita nak bukakan minda dia. Kemudian kita nak buat selection process. Dalam kelas ni kita nak buat selection process. So seorang yang boleh masuk. Nampak tak? Itulah orang yang betul-betul nak buat. Sebab tu kita tak boleh nak cepat. Bila nak cepat, secara tak langsung kan, banyak benda-benda yang kita tak bercakap kan. Sebagai contoh, minta maaf lah saya kata, sebagai contoh characteristic of successful people. Kita bercakap lah ini karakter dia, karakter. Lepas tu dalam satu hari next pula kelas dia apa benda kan, business people versus franchise people. Secara tak langsung kelas tu dia jadi macam kita jadi macam cikgu sekolah. Kelas kita bukan cikgu sekolah. Kelas kita ni kita nak suruh dia orang ni biar dia rasa macam semangat. Aku nak buat bisnes lah. Kita ni tak mau kita nak menyampaikan. Kita bukan tugas kita menyampaikan, tak. Macam Nolia kata kan, kita ni bukan storyteller. Kita ni tak cover advisor kalau buat sale. So tugas kita ni kita nak convert dia untuk daripada tak ada code, ada code. Kemudian daripada ada code buat part time, daripada part time boleh jadi full time. Itu tugas sebenar dia tau. Sebab tu sekarang ni sebagai Sentus Focus on You tu kan, kenapa kita tak boleh cepat sangat, kita takut kan,
dia banyak isi-isi dia tu. Character of successful people, disiplin. Macam mana? Bila kita cakap okay disiplin, you dekat office you macam mana agak-agak? Ada tak you tengok orang pergi kita kalau kita ada hurai disiplin, kerja kuat, tak boleh, kita kena elaborate. Maknanya kita dulu je sebagai contoh, kebanyakan daripada kita pergi kerja pukul apa, balik pukul apa. Ada tak kat sini yang balik sampai malam? Ya, ada saya tekan satu yang balik sampai malam. Tekan satu. Bermaksud kat situ sebenarnya dalam diri you dah ada ciri-ciri orang berjaya. Maksud kita kena puji-puji lah. Mana ciri-ciri you dah ada ciri-ciri orang berjaya sebenarnya. Sebab apa? Disiplin. Dan dalam bisnes, dan dalam disiplin, dalam perniagaan ataupun dalam kerja, kita nampak tak contoh orang makan gaji yang pergi lambat ataupun selalu ponteng naik pangkat. Ada tak? Tak ada tau. Biasanya orang makan gaji yang pergi awal ataupun lebih awal dia naik pangkat. Pasal apa? Dia ada disiplin. Sebab tu dalam makan gaji, dalam perniagaan, dia kena ada disiplin. So first, disiplin. So secara tak langsung, ciri-ciri tu dah ada dekat you sebenarnya tau. Macam mana kita kena puji dia. Maknanya satu-satu kerja kuat pula. Mana kita tengok di tempat dia, dia tengah buat kerja kan, kita nak mengenali dia. Mengenali dia pada masa yang sama kan, yang orang kata apa, yang mungkin tak kerja kuat tu dia boleh bertukar fikiran. Yang tak berdisiplin tu dia boleh tukar fikiran dia. Aku kena disiplin itu sebenarnya. Tapi tak apa, itu lambat lagi. Sekarang ni hari ni fokus on you lah tau. Fokus on you tu. So yang kedua adalah tentang student kehadapan, perkenalkan diri tak ada. Saya soal jawab, kita boleh tanya. Kita boleh tanya kenapa? Kita boleh tanya sebab kita nak ada two-way communication. Sebab dalam kelas ni kita tahu, kita faham lah dalam Zoom terutamanya kan. Bermaksud mungkin kita boleh guna chat, guna nombor 1, nombor 2, nombor 3. Kan? Apa benda yang kita nak tanya? Nombor 1 benda, nombor 2 macam mana? Kat sini siapa yang makan gaji, tekan nombor 1. Sini siapa yang berniaga, tekan nombor 2. Contoh. Mungkin kita boleh communicate sama ada melalui bertanya macam ni, ataupun kita boleh communicate melalui chatting. Kita boleh communicate melalui chatting. Kat sini sebagai contoh, kita ceritalah kat sini sebagai contoh kan, dalam chatting tu kan. Ada tak orang yang tengah buat side income sekarang? Ada tak orang yang pernah berniaga, sama ada berniaga kecil-kecilan ke online ke apa benda ke, boleh tak tekan 1 kan? Yang tak pernah lagi buat berniaga kecil-kecilan ke, tekan 2 sebagai contoh. Jadi kita boleh tahu tau. Secara tak langsung dalam kelas tu kita tak boleh bercakap sembarangan. Dalam kelas kita tak boleh bercakap sembarangan. Disebabkan ada orang makan gaji, ada orang berniaga. Kat sini sebagai contoh, yang below 30 tekan 1, yang above 30 tekan 2 sebagai contoh. Kita pun tahu lah. Dalam kelas kita ni orang kata apa, kita tahu ni range dia mix tau. Ada yang below 30, ada yang above 30. So bermaksud secara tak langsung, kita kena jaga percakapan kita. Sebab tu sesi soal jawab ni penting. Tapi mungkin kita boleh one to one ataupun melalui chatting tadi. Sebelum habis kelas dilantik jadi ketua. Ni semua buat kot. InsyaAllah kan. So lantik jadi ketua tu siapa yang lantik? Payah sikit lah. Dalam biasanya buat macam mana lantik jadi ketua? Farah, sebab Farah kelas terbaru sekarang. Farah lantik ketua macam mana Farah? Saya lah ketua, tak adalah. Tak ada. Tak lantik pun cik, susah lah cik sebab dalam Zoom ni kan. Susah sikit. Lepas tu minta kerjasama nak on video pun susah, tapi dia orang connection lah dengan saya. Kalau melalui voice ataupun chat room semua okey lah. So untuk selected ketua kelas tu belum, tak buat pun. Cik Sabri boleh tanya Fika macam mana buat? Kita tanya Fika yang latest Fika buat macam mana? Saya sebab Farhan ada kat situ. Farhan. Tapi kelas saya alhamdulillah semua participate masa first day tu, ramai yang on video apa semua. So saya tanya dia siapa nak jadi
ketua kelas, and then ada yang bagi nama. Saya mula-mula saya point dulu, lepas tu ada yang bagi suggestion. So last kali Farhan lah. Farhan. Macam tu lah saya buat, Cik. Sekarang kita ada idea tak untuk mencari ketua kelas ni? Ataupun tak tahulah, ni saya ketua kelas saya tak pasti sangatlah ketua kelas ni macam mana. Cuma sebab kita tak mengenali. Cuma kalau dalam ni kita mengenali lah. Cuma ketua kelas ni bagi saya dia penting kan. Dia penting disebabkan semua orang baru. Bila orang baru secara tak langsung sekurang-kurangnya ada orang reminder, bukan selain daripada cikgu, maksudnya daripada student. So kalau saya punya pandangan, kita cuba mencari orang yang proaktif. Mungkin dalam kelas Farah saya percaya ada orang proaktif, betul tak? Farah, ada tak orang proaktif? Dalam banyak-banyak tu rasa macam mesti ada proaktif. Ada, Cik. Ada kan? Amirul, student Nash. Kalau macam tu kan, dia proaktif, dia suka menyampuk lah kan, dia video pun dia on ke macam mana kan. So mungkin dia dengan you pun pada masa you hantar apa benda info kan, dia ni macam proaktif. So saya rasa yang tu yang kita boleh buat lah. Mungkin dalam kelas Syafiqah tadi mungkin dia ada istimewanya sebab dah mengenali Farhan. Tapi mungkin yang tak mengenali ni saya punya cadangan lah, tak tahu betul ke tak betul. Cuba mungkin dalam kelas pertama tu mungkin tak jumpa lagi, tapi mungkin kelas kedua ke. Kita tengok yang proaktif. Okay. Tugas dia adalah untuk support kita. Mana ketua kelas ni dia support kita je. Dan secara tak langsung tugas kita tu bukanlah kata lebih mudah, tak, tugas kita sama je. Cumanya dia ni perantaraan antara dia dengan student-student lain. Sebab apa? Dia pun student, jadi mudah compare dengan kita ni trainer, dia punya gap tu dari segi bonding tu berbeza sikit. Jadi tugas dia ni kita nak sama-sama tak kenal ni macam mana dia boleh buat bonding antara dia orang. Mungkin dia ada input ke yang nak salurkan, dia boleh salurkan dalam tu macam mana ketua kelas tu sampaikan kepada kita sebagai contoh lah. Okay, so boleh ikhtiar kot, tapi cuba tengok yang proaktif. Okay, untuk yang homework. Okay, grup WhatsApp. Okay, satu lagi grup WhatsApp kan. Okay, grup WhatsApp ni hari tu kita ada discuss tak silap saya dengan director bersama dengan BYB punya team kan. So grup BYB selepas BYB dia akan compile daripada dalam chatbot tu untuk orang yang masuk kelas. Maksud untuk orang yang masuk kelas tau. So dia akan compile, dia akan bagi kepada trainer. So saya rasa tak silap saya trainer atau siapa saya tak ingat trainer kot. Trainer katakan next trainer tu adalah Farah. So sama ada Bella ataupun Adrina, dia akan compile dua tu, dia akan bagi kepada trainer. So dia bagi kepada trainer, so trainer diminta jadikan sistem structure kita buat grup WhatsApp terus. Walaupun dia tak masuk lagi. It's okay. Tapi kita tengok sebab apa tujuan dia, secara tak langsung tujuan dia dari segi keinginan dia tu dia dah ada dah. Dia dah ada nak masuk dalam kelas. So kita invite je. So bila kita invite dia dalam grup WhatsApp, automatically dia tak pelik lah. Dia tak rasa terkejut lah. Kenapa invite aku? Sebab hari tu dia dah bagi nama dah. Kan? So selepas ni mungkin tak masuk kelas beberapa kali, introducer akan inform lah. Boleh yang kata apa? Boleh keluarkan, tak ada masalah lah. Mungkin 3 kali, 4 kali ke boleh keluarkan. Maknanya introducer akan maklumkan lah. Saya rasa tak ada no hard feeling pun dalam grup tu sebab dia tak ada apa benda yang berbayar pun. Kan? So yang last kali grup buat apa? Homework. Okay. Homework ni. Okay, so far macam mana homework? Dia orang buat ke tak? Buat, Cik. Homework tu, Okey, cuba cerita pertama sekali. Pertama sekali apa Farah? Dalam okey. Pertama sekali sebab ada tak ada cerita dah Farah. Who am I? Who am I ni bermaksud apa? Bermaksud kita nak dia orang ni karang. Homework ni kita
kita bagi tahu, you nak buat 5 minit ke boleh, you nak buat 10 minit ke boleh, you nak buat 1 hari ke boleh, you nak buat seminggu pun boleh. Terpulang. Tetapi minimum kita kena bagi tahu tau. Minimum, who am I? You kena satu, tak mau. Saya adalah Muhammad Adli bin Musa. Dah. Tak mau macam tu. Tak mau. Kita bagi tahu dia syarat dia, 1 page you kena buat. Sama ada tulis tangan, ataupun you nak tulis pun, you nak type, terpulang. Tapi mesti ada 1 page. Kan? Who am I? Siapa diri you sekarang? You bercerita lah. Sebab ini adalah berkenaan dengan kisah you, bukan kisah saya. You cerita je. Kan? Kita kena terangkan. Homework ni. Okay, kita ada homework. Where am I? Where am I going? How do I get there? Okay. You pun bagi kat kita bagi kat student macam tu. Tak boleh. Student tak faham. Kenapa buat? Kita kena bagi tahu tau. Okey, inilah homework yang mengubah diri saya sebenarnya. Kita bagi tahu tau. Inilah homework yang mengubah diri saya sebenarnya. Dan dulu saya tak faham apa itu homework. Tapi homework inilah mengenali diri saya. Kemudian banyak yang benda-benda yang saya nak tak dapat pada masa tu. Tetapi dengan melalui homework inilah kan saya mengejar ke arah benda yang saya nak. Kan? Benda ni nampak simple je. Who am I? Where am I am I now? Where am I going? How do I get there? Benda ni simple je. Sebab tu kita boleh buat 5 minit, kita boleh buat 10 minit, kita boleh buat 1 hari, kita pulang. Kita boleh buat 2 hari, kita pulang. Tetapi homework ni saya nak you buat full hearted. Maknanya buat dengan ikhlas tau. Kan? Buat dengan hati. Jangan buat untuk menyiapkan karangan saya, menyiapkan homework saya, tak mau macam tu. Tapi you buat dengan ikhlas. Sebab benda ni sebenarnya apa yang ada dalam diri kita sekarang. Sebagai contoh, who am I? Siapa saya sekarang? Kita cerita je dalam 1 page. Where am I now? So kita cerita je. Kan? Kemudian where am I going? So mana hala tuju kita? How do I get there? Apa benda yang kita nak? Macam mana cara kita nak dapat? Sebagai contoh, kita ceritalah. Dulu saya, sebagai contoh lah. Saya dulu bekerja dengan Bank Simpanan. Saya setia bersama dengan Bank Simpanan. Saya promoted. Where am I going? Sebab tu saya berfikir saya nak menjadi manager. Saya nak income saya 10,000 pada masa tu. Dan sebagai contoh. How do I get that? So daripada situlah saya bekerja kuat. Tetapi rupa-rupanya tak dapat. Rupa-rupanya tak dapat. Sebab saya fikir, maksudnya di dalam karangan dia kita boleh baca tau. Maknanya bukan kita boleh baca, dia boleh baca balik. Sebenarnya ini adalah untuk membuka minda dia, berkenaan dia. Bila dia duduk, rupa-rupanya, kan, contoh, ni kita nak relate sebelah sini ni. 5 years before, 5 years after. Sebenarnya dalam ni adalah tentang 5 years before, 5 years after tau. Yang Farah duk bagi ataupun hari tu itulah Farah bagi tahu tentang jadi speaker. Di dalam ni adalah 5 years before, 5 years after. Ini dia punya kunci sebenarnya. 5 years before, 5 years after tu. Kalau saya dulu 10 years before, 10 years after. Ini yang menyebabkan saya terbuka. Sebenarnya bila tulis. Rupa-rupanya. Kan? Kalau aku duduk dengan Bank Simpanan tak boleh macam ni je. Sebenarnya ni dia punya point dia ni, homework ni. Bukan kita bercerita, okey kita ada homework, insya-Allah minggu depan nak di sini hantar. Tak boleh. So homework kita sekadar homework macam lecturer dengan student je lah. Dia pun aku ada homework, aku kena buat lah. Jadi dia pun tak faham. Kebanyakan dia buat pada masa, nak kelas ni 5 minit buat. Ini tak nak. Kita nak, kan? Kita pun tahu. So, okey, yang ni you simpan satu kopi, boleh tak you message kat saya, you WhatsApp personal kat saya. You simpan sebab inilah yang mengubah saya. Dulu saya hantar kepada introducer saya, alhamdulillah. So, apa yang saya nak, where am I going, how do I get there, kan? Perjalanan saya, alhamdulillah, semua yang saya tulis tu, sekarang alhamdulillah menjadi kenyataan dalam hidup saya. Sebagai contoh, saya nak hantar mak saya pergi Mekah. Pada masa tu cuma angan-angan sahaja. Tetapi dalam surat tu saya dah tulis, alhamdulillah, sekarang saya dah tunaikan tanggungjawab saya. Kita nak yang macam tu tau. Kita nak yang macam tu. Maksudnya, daripada situlah kita faham apa itu
assignment. Jangan fikir tentang assignment ni adalah untuk melengkapkan saja, tak boleh. Kita ni ingat, kita ni trainer, bukan trainer lecturer, bukan trainer profesor, tak ada. Kita ni trainer praktikal. Maknanya kita trainer praktikal, kita ada teori, kita ada praktikal. Kebanyakan lecturer atau profesor, dia cuma ada teori saja, dia tak ada praktikal. So praktikal kita ni yang banyak support, tapi pada masa yang sama kita tahu sedikit teori. Okey, kisah Aladin lampu ajaib yang ni bagi kat Cik Zul ke? Cik Zul boleh? Cik Sabri. Hello? Saya belajar dengan Cik Sabri. Tapi Cik Sabri punya Cik Sabri. kelas memang best. Okey. Saya pun suka Cik Sabri punya Okey, kelas. Cik Sabri. Cik Sabri cerita sikit. Ya, saya pun kisah suka Cik Aladin Sabri. lampu ajaib. Terbaik Cik Sabri. Cepat. Saya dahaga kering tekak ni. Bagi Cik Sabri sekejap. Saya tambah-tambah je. Lama tak mengajar ni, ingat ke tak? Bulan depan boleh dah ngajar. Okey. Apa lupa dah. Nak start macam ni. Okey, Assalamualaikum. Ingat tak? Salam. Dengar. Ya. Salam. Untuk untuk topik ni, kisah Aladin lampu ajaib kan. Macam saya kan, ataupun ialah kat sini ni yang pernah mengajar kan. Sini penting di mana kan, kita kena buat satu penceritaan dah. Maksud kita kena bercerita dah. Kan, kita kena bercerita dan kita kena buat contoh. Kan, ada buat contoh. Sebab kadang-kadang kan, contoh ni boleh memahamkan dia lagi. Boleh memaham dengan lagi dia punya tentang objektif kita sampaikan. Sebab tu kita ada buat cerita kan, supaya sebelum benda yang kita nak sampai tu kan, kita kait dengan analogi kan. Macam kisah Aladin ni maksudnya analogi sebenarnya yang kita nak sampaikan topik selepas tu kan. So kita boleh beritahu kat student kita kan, kita ambil contoh. Kalau boleh ambil contoh lah seorang student kan, macam seorang student kan, ceritalah kan, katakan nama sekian kan, ceritalah, katakanlah kalau boleh lukis lagi bagus lah, lukis lagi bagus dekat skrin tu kan, ataupun dekat whiteboard tu boleh lukis kan, boleh lukis satu cerita kan, katakanlah cerita dia, contohlah kita Okeylah Cip, sebab kita orang nak tiru cerita ni. Allah. Tak nak. Aduh, kejap ya, saya lukis tak mahu lagi, saya cuba lah kan. Okey. Tak boleh share. Kena tengok cerita Aladin lah. Saya tak boleh ni, tak boleh kot. Tak boleh whiteboard, kenapa? Boleh tu, jap. Kohos. Boleh kan? Boleh? Boleh. Okay. So kita cerita lah kan, katakanlah ada student ni kan, contoh kita bagi katakan student nama Muhammad kan. Okay, Muhammad. Okay, so katakanlah ni satu contoh lah kan, satu penceritaan untuk you kan, katakanlah you naik satu kapal kan, lukislah kapal kan, lukis kapal-kapal ni kan, lukis kapal-kapal kan. Okay, so kan masa naik kapal tu kan, berlakunya ribut, berlakunya taufan, berlakunya angin yang kuat kan, menyebabkan you punya kapal tu pecah kan, you punya tu kapal tenggelam. Okay kan, so apabila dah tercampak di dalam laut kan, contoh kan, so masa you sedar tu kan, tengok you dah terdampar di satu pulau. Contoh you lukis satu pulau kan, ni laut kan, cerita laut kan, lepas tu you buatlah macam saya buat pokok kan, buatlah apa-apa benda kan yang menyebabkan satu pulau tu macam mana keadaan dia kan. So kita duduk sini kan, contoh kita duduk sini kan, so ni kita contoh kita terdampar. So percayalah, apabila kita panggil terdampar, kita mesti panik kita mesti macam terdampar seorang-seorang kan dekat pulau kan, mesti kita rasa macam betul-betul panggil panik lah kan, pernah panik. So masa kita tengah cari-cari kan, tengah panik-panik kan, kita pun terjumpa satu bentuk yang macam bentuk macam lampu kan, lampu.
Okay, so kita pun gosok kan, nak tengok-tengok kan dia punya lampu tu macam mana kan. Mesti you ni kan, you gosok kan, tengok kan. Masa tu gosok tu kan, tengok kan, keluarlah kan satu benda daripada lampu tu. Ya, daripada benda tu kan keluar. Tengok keluarnya adalah kan, keluarnya macam sikit Zul ni. Lu tengok gambar tu. Tengok keluarlah apa? Lepas kita gosok, tengok keluarlah satu kan. Kan satu keluar satu jin. Satu jin. Kan. Okey. So kan maksudnya kan, so apabila you tengok mesti terkejut kan, tak? Ya, mesti terkejut tengok, ya betul kan. Kan mesti jadi takut kan. Kau tengok keluar satu jin, you nak lari lah. Kena buat cerita, kena buat satu cerita yang menyebabkan orang panggil student tu excited nak dengar. Dia rasa nak dengar kita punya cerita kita, walaupun mungkin dia tahu dah. Cuma penceritaan kita tu kan, kita kena olah lah. Okay, so masa orang panggil masa dia keluar kan, masa tu jin dah keluar kan, kita pun takut kan. Last kali kan, apa tu jin dia kata, hey manusia, kan, kau jangan takut, kau jangan risau kan. Aku tak makan kau. Buat contoh lah, buat satu cerita lah kan. Okay, jadi kita pun kan, kita rasa macam okey sikit lah kan. So jin tu beritahu, dia kata kan, kau telah menyelamatkan aku daripada penjara lampu ajaib ni sebenarnya. Okay, so boleh tak kan? Okay, sebab engkau telah menyelamatkan aku daripada lampu, daripada penjara ni, kau mintalah apa saja apa yang kau nak. Kau mintalah apa saja yang kau nak kan, saya akan tunaikan, saya akan bagi apa yang kau nak. Okey, so kita pun beritahu lah student yang wakil kan. So kan, katakanlah benda tu betul-betul berlaku kan, agak-agak apa hajat, apa benda yang awak panggil yang awak nak minta. Kan, bagilah 3 ke 2 ke kan, minta je. So kita pun tanyalah student seorang student kan, cuba tanya. Okey, so kita ajar. So apabila kita tanya student, ada yang minta kereta, ada minta rumah, ada nak kahwin, ada yang ni, ada dia macam-macam dia punya hajat dia orang, betul tak? Okey. So kalau boleh dan bentuk fizikal lah permintaan dia tu. Permintaan dia bentuk fizikal. Okey. So apabila dia dah apabila apa tu? Dengar tak? Okey tak? Dengar. Tengah syok. Tengah semangat ni. Tengah semangat ni. Tak faham tanya. Okey, lepas tu kan kata Saya nak minta nasi kerabu. Kena minta je lala. Saya nak Daging. Saya nak Daging bakar. Aduh, ada sebuku je. Okey, sambung. Aduh. Okey, lepas tu kan kita pun tanya student pun dah jawab kan. Jawab kan. Jawab ada nak kereta, ada nak rumah, ada orang panggil ada nak duit banyak, ditawan lah apa kan. Mesti banyak kan. Lepas tu apa tu kan? Kita pun tanya student kan, agak-agak permintaan you all tu kan, jin tu bagi tak? Cuba tanya student. Apa? Cuba tanya student. Permintaan tu kan, permintaan yang you all minta tu kan, jin ni bagi tak? Cuba tanya dia. Dan student. Okay, student bukan kata bagi, ada yang bagi, ada tak bagi kan. Kemudian dia cakap bagilah. Okay, sebenarnya beritahu lah dia student kan, jin apa tu permintaan yang you minta kan, jin ni kan dia tak bagi. Dia tak bagi kan. Tadi dia minta, jin minta supaya you ambil, supaya hajat ni you dapat kan, tapi apa you minta kan, jin ni tak nak bagi. Kenapa? Cuba tanya student balik. Kenapa student, kenapa you punya hajat ni jin tak nak bagi? Biar student jawab. Sebab tu penting two way communication ni. Walaupun dalam Zoom ni kan tanya je, jangan risau. Kan, sebab kita nak havoc-kan dalam Zoom dia memang kena havoc-kan. Kena suruh dia bercakap. Tak apa. Kan? Okey.
Kan? Selepas tu kan kalau boleh kalau kita nak cakap boleh ni lah, boleh checkbox lah. Okey, selepas tu kan kita pun beritahu dia kan kenapa permintaan you all ni tak diterima. Maksudnya dia nak bagi, willing nak bagi. Tapi kenapa dia tak boleh nak bagi? Dia memang nak bagi. Tapi kenapa tak boleh nak bagi? Okey. So macam tu student pun macam terkejut. Kata tadi nak bagi. Kan rupanya tak boleh nak bagi. Tak pasal apa. Kita pun beritahulah pasal dia. Kenapa dia nak bagi? Kenapa Jing ni tak boleh bagi? Memang dia nak bagi tapi tak boleh nak bagi. Rupa-rupanya pasal apa? Kan? Sebagai contoh. Kan? Sebagai contoh tadi minta apa? Kan you minta kereta kan? Dia tak? Minta kereta. Okey. So, ni nak minta kereta kan? So, apa tu? You minta kereta. Jing memang nak bagi kereta tu. Betul tak? Tapi kereta apa nak bagi? Dia model apa nak bagi? Kereta kalau apa nak bagi? Harga berapa kereta tu? Kita memang nak bagi, tapi tak boleh nak kasih. Kalau yang minta rumah kan, rumah besar contoh, minta rumah besar. Kan? Rumah yang macam mana? Rumah banglo ke? Kan? Rumah kondo ke? Rumah harga berapa ke? Kan? Maksudnya benda tu tak spesifik. Tak spesifik. Maksudnya tak ada dia punya dia panggil apa? Dia panggil apa teh? Detail. Detail dia. Betul dia. Detail dia tak cukup. So barulah kita pun kait dengan kait dengan next topic lah. Next topic apa? Smart goal betul kan? Betul je tu. Smart goal betul. Betul kan smart goal. Barulah kita kait dengan smart goal. Cerita daripada yang lampu dan Aladdin tu. Okey. Tu je daripada saya Cip. So saya serahkan kepada Cip lah. Okey, tu je. Terima kasih. Nak tanya ada saya tengok lah kan, saya pernah dengar lah kan cerita Aladdin ni kan, dia macam bagi macam hari pertama and then dia buat excited tau, macam student tu nak masuk untuk hari yang kedua tu, nak dengar selanjutnya tu. Ada perlu buat macam tu ataupun kita kena buat hari kedua terus cerita ni? Macam macam saya beri praktik macam mana? Hari yang kedua semua cerita habis ke macam mana? Hari kedua ni kan, hari kedua sebab kita nak kait Aladdin dengan Smart Go ni. Kan? Kita nak kaitkan kalau ini apa yang saya buat lah kan. Mungkin trainer lain cara macam lain. Macam saya buat pasal apa saya nak kaitkan dengan kisah Aladdin ni. Kisah Aladdin dia ada objektif dia. Kan? Maksudnya kita bagi contoh, kita bagi analogi, kita bagi perumpamaan tentang kisah Aladdin dalam lampu ajaib untuk kita masukkan dalam Smart Go tu. Masukkan dalam punya vision dia tu. Kan? Maksudnya itu sebenarnya. Apa yang saya boleh beritahu lah. Maksudnya kita better buat sekali. Sebab kisah Aladdin lampu ajaib ni dia tak panjang pun. Kan? Sekejap je. Cuma yang panjang adalah daripada tadi lah Smart Go tu. Sebab Smart Go tu kita kena detail. Kena detail. Memang kita nak olah tu, kita nak describe dia punya satu-satu tu. Kan? Lepas tu pula kan, daripada apa yang kita tanya tadi kan, tanya nak rumah besar, nak kereta, apa semua benda kan, kita kait dengan Smart Go dia orang tu. Kan? Smart Go dia orang tu. So dari situlah kan baru dia rasa macam kan kisah ni berkait dengan apa yang dia punya matlamat hidup dia. Kan? Okey. Boleh jawab tak? Boleh. Jawab cumanya kan macam saya kan, saya kait satu benda lah kan. Next topic tengok. Next topic kan. Next topicnya kan, maksudnya macam saya kan, tak tahulah macam saya share satu benda sebelum benda ni saya akan masukkan sedikit lah unsur-unsur Islamik tu, ada sikit lah. Unsur-unsur Islamik maksudnya kan, saya beritahu student, okay, pokok mana pun kita sebagai Muslim, kita sebagai mukmin kan, kita sebagai orang beragama Islam yang paling beruntung atas muka bumi ni kan,
kan kita ada dream and goal yang hakiki, yang sebenarnya di dalam pandangan Islam. Saya suka masukkan benda tu. Kan rasa ada Islamik sikit. Kan iaitu apa? Iaitu kan satu matlamat kita adalah satu untuk mendapat redha Allah. Saya masukkan. Mendapatkan redha Allah daripada pencipta kita. Kan? Nombor dua apa? Sebab kita nak mendapat pengampunan daripada Yang Maha Esa. Itu orang panggil matlamat yang hakiki lah. Sebagai mukmin. Kan? Dan nombor tiga, matlamat yang hakiki yang utama kan, selain dua benda ni adalah kita kok mana pun kita sebagai mukmin ni kan nak masuk syurga. Kan? Kan kita kait dengan Islamik sikit. Kan? Barulah kita pergi kepada benda-benda yang tadi kemendaan, materialistik, kan, dream and goal tu sebenarnya. Barulah benda tu kita panggil keseimbangan tu ada. Keseimbangan sebab student-student kita pun kebanyakannya, saya rasa semualah, semua mukmin, semua panggil beragama Islam. Dan kebanyakannya kan Melayu kan. Kalau ada Cina seorang, sebelum ni pun adalah seorang Cina, tapi dah tak ada lah. Kan? Mungkin semua ingat kot. Kan? So maksudnya kat sini, barulah kita kait dengan kita punya goal yang maksudnya dari segi kebendaan. Kan? Kita punya tadilah dream ego kita tu. So dari situlah kita kan kita kaitlah dengan orang panggil maksudnya hajat kita tadi tu kan, kita punya matlamat kita tadi atau impian kita kalau boleh ni lah. Kalau boleh kita cuba kait sikit, cuba tanya sikit. Tanya student kan. Perasan tak masa belajar tu kan mesti ada goal, mesti ada matlamat hidup kan, betul tak? Masa sekolah tu ada mesti cikgu bertanya nak jadi apa, kita nak jadi apa kan. So sama juga, bolehkah masukkan kat sini juga sedikit tu kan. Selepas tu barulah kita pergi kepada kan spesifik ni apa. Kan? Kan kita boleh apa yang dia punya matlamat dia tu, which dia punya goal dia tu kan, kita kena olah pula. Spesifik ni apa? Kan? Okey. Tadi lah kan spesifik ni maksudnya kan kalau kita katakan nak kereta kan, kereta yang macam mana yang kita nak, model apa kan, enjin berapa, enjin macam mana, CC macam mana kan, harga yang macam mana. Maksudnya kita kena spesifik apa yang kita nak tu. Maksudnya kita kena beritahu kat student tu kan, baru dia rasa benda tu kan, dia rasa macam dia nampak kan. Dan juga measurable, maksudnya boleh boleh diukur kan, boleh diukur, boleh dihitung kan, boleh diukur, boleh dihitung kan. Contoh dari segi kan, dari segi orang panggil harga dia ke kan, dari segi orang panggil boleh dihitung kan. Maksudnya macam tu lah, ada dia punya figure dia lah kan. Lepas tu achievable kan, maksudnya goal kita tu kan, maksudnya achievable tak, rasa boleh dicapai tak. Kan, rasanya kalau tak boleh dicapai maksudnya kan, maksudnya benda tu macam tak logik lah kan, tak logik lah kan. Lepas tu realistik. Realistik maksudnya benda tu reality ke tak, ataupun bombastik. Kan, maksudnya kita kena boleh bagi contoh-contoh lah. Bagi contoh macam kita katakanlah kita nak jadi jutawan, ada kata nak jadi jutawan. Saya kan nak jadi jutawan dia masa tahun depan. Kan tak logik kan, tahun depan tu jutawan. Maksudnya benda tu kan tak masuk akal kan. So last kali time bound. Time bound maksudnya kan mesti ada jangka masa lah. Ada jangka masa kan, kita punya dream ego kita ni kena ada jangka masa dia. Okay, so bila ada benda tu kan, barulah dia akan kan, barulah kita minta student kita ni kan buat dia punya spesifik smart goal punya goal kita tu. So dia buat masa tu kan, so dia buat kan, dia suruh buat ataupun mungkin boleh bertanya dia untuk next kan, boleh macam boleh hantar untuk akan datang juga kan. Untuk sebab benda ni kan, kalau sebelum ni kan, saya ingat lagi kalau kat kelas dulu ada yang buat panggil dia panggil apa? Dia panggil cardboard apa? Dia panggil apa? Lupa dah. Ya cik buat atas kad. Atas kad kan? Cardboard kan? Dia panggil apa? Lupa dah. Dia panggil apa?
Kita buat dulu kita buat dream board tau, dream board. Dream board. Dream board. Sekarang aku masih buat. Buat lagi kan. Bahkan kita Buat. kan ada yang pakai apa tu? Pakai apa apps apa tu? Dulu kan quick kan. Pakai quick. Maksudnya kita boleh dekat student tu guna pakai quick punya apps. Boleh juga. Melibatkan online ni boleh juga. Kan? Sebab apps tu mudah aja sebenarnya. Kan? Maksudnya kita boleh beritahu kat student gunakan apps untuk kita punya, untuk dia punya dream dia tu. Goal dia tu. Boleh guna kat situ. Kan? Maksudnya kat situ pun kan kita dah panggil dah suruh dia buat tau. Jangan tak buat tau. Kalau tak buat bentuk macam dia tak ada apa, dia tak ada macam tak ada benda yang nak kejar dalam kehidupan dia. Dalam kelas kita dah beritahu dia, kita dah ajar dia apa benda dia nak. Barulah untuk next kelas kan next kelas dia akan kebanyakan akan masuk. Pasal apa? Sebab orang yang buat tu orang bersungguh lah. Orang yang buat dia punya goal dia, smart goal dia tu. Kan? Sebab dia nampak tau. Sebab tu kenapa goal kita punya dream and goal adalah antara yang topik yang awal. Pasal apa? Sebab kita macam cik cakap dia, kita nak minda dia tu, kita macam nak buka minda dia. Maksudnya kenapa topik nombor 1, topik nombor 2, sebab apa? Sebab kenapa kepala kita ke atas? Kenapa minda kita ke atas? Kenapa kaki kita duduk kat bawah? Sebab apa? Sebab kan software kita ni, minda kita ni kan ini adalah first keutamaan kita kena utamakan. Kalau software kita ni dah orang panggil dah cloud kan, so jasa kita ni akan ikut je lah. Tapi kalau kita dah betul daripada awal kan, kita punya goal kita tu kan, software kita pun dah bagus, automatic hardware kita ni akan follow je. Maksudnya kita kena cerita macam tu supaya dia faham kenapa penting sangat pasal goal ni. Kan kenapa penting sangat pasal kan kita punya apa tu matlamat hidup ni. Barulah dia akan lagi detail lah dia punya matlamat dia tu. Lagi detail. Kan baru kan. So kita boleh di situlah kita boleh beritahu dia bahawa kan yang sebelum ni kan apa yang you boleh cerita juga kenapa kan kita punya hajat kita ni kan setiap tahun pasal tak setiap hujung-hujung tahun kan apa benda yang kebanyakan manusia buat atas muka bumi ni kan hujung tahun kan apa dia punya ni ada kan hujung-hujung tahun kan kita boleh beritahu dia kebanyakan kita ni manusia ni kan hujung tahun dia akan buat azam. Dia buat azam bulan 12 kan bulan 11 dia akan buat azam untuk kan azam 20 kan untuk katakan 20 kan 2021 bulan 12 ni dia akan buat azam untuk 2022. Kenapa tak tercapai? Kenapa kebanyakan kita punya azam kita tak tercapai? Sebab apa? Puncanya sebab tak ada smart goal sebenarnya. Maksudnya biar dia rasa patutlah kan buat azam, tak tahu buat azam, dia tengok tak tercapai. Sebab apa? Sebab tak ada benda macam ni. Kan? So kan ini yang kita panggil kita kena tekan dekat student ni betapa penting sangat pasal smart goal sebenarnya. Sebab benda ni tak diajar di sekolah. Kita beritahu dia tak diajar di sekolah, dekat universiti pun tak diajar benda ni. Kan pasal benda ni. Kan memang tak ada pun dekat sekolah, dekat universiti. Kan? So maksudnya kelas kita ni kan macam mana kelas kita ni macam mana sebenarnya betapa kita kena jaga kan kita punya minda kita ni. Kan? Software kita kena jaga. Okay? So ada lagi? Itu je kot. Ada lagi Cik Ali? Saya ada permintaan lah. Banyak betul permintaan ni. Siapa ni? Itu saya Cik Subida. Cik Subida. Itu saya hari tu ada terdengar lah satu cerita daripada trainer lah tentang azam ni. Azam tentang nak kurus tu. Saya suka dengan cerita tu. Siapa tu? Zaza. Oh, patut Zaza kurus pun. Saya suka cerita azam Zaza tu. Sebab saya pun guna juga, tapi saya tak pandai lah nak cerita sebagus dia. Mana Zaza ni? Zaza.
Mana Cik Tara? Cik Tara Dia share. tengah serta je tu. Dia pandangan saya macam ni tau. Kita Ha. boleh gunakan azam untuk kurus, tetapi kita kena faham tau. Kita kalau azam untuk kurus tu dia orang kata apa, dia lari daripada topik tau. Mana kita boleh cerita sekejap. Tetapi azam untuk kurus tu orang kita tengok macam bodybuilder, azam dia nak tubuh kuat kan. Bagus kita boleh cerita kan. Tapi sekarang ni kita nak relate dengan perniagaan. Kita kena ingat tau. Kita kena ingat sebab tu kata dalam kelas kita boleh cakap saya nak jadi apa, kita boleh cakap tentang azam nak kurus kan. Azam nak kurus apa benda yang kena kontrol proses, kena buat apa benda exercise. Okey, tetapi dalam perniagaan dia kurang menolong kita. Sebab tu dia kena relate dengan specific measure achievement realistic time bounds ni untuk dia memberi satu. Sebab tu kita kena bagi contoh kita. Sebagai contoh kan, kalau saya kan, kalau saya banyak jadi contoh lah. Salah satu contohnya kebanyakannya orang nak dengar kita as a trainer ni kan, apa yang kita buat. Dan kita dulu seorang yang humble, biasa saja. Tapi macam mana boleh mengubah kita? Kan? Kalau bercerita dengan sebagai contoh dulu, saya ni orang kata tak adalah belajar dulu yang ada cita-cita tinggi. Tak ada, saya memang tak ada. Saya cakap jujur, saya memang tak ada pun. Bila bekerja sampai satu tahap dan mula-mula masuk bekerja tak adalah cita-cita nak berkenaan nak jadi manager ke apa. Sebab apa? Kan? Sebab janji dapat lepas makan. Tapi selepas tu macam mana progress tu? So sama juga dalam ni. Bila saya masuk, saya nak cari side income je. Tapi saya dengar daripada kelas, dia suat drink and goes. Saya start berfikirlah. Contoh, apa benda spesifik yang kena buat? Nah, sebagai contoh dulu, saya minat sangat kereta 5 series. Cakap jujur, saya memang minat BM 5 series dulu. Bila saya masuk 2003, kan model tu baru keluar tu. Saya tengok, wow gila cantiknya daripada BM 5 series tu, daripada kotak keluar daripada bentuk dulu dipanggil E60 tau. Kan, dipanggil mata setan sikit kan. So saya kata, wow minat ni kereta ni. So saya tengok, warna putih, spesifik tau. Saya tak tahu pun saya boleh pakai ke tak ada pun. So dari situlah saya sentiasa pergi nazar, saya nak tengok. Sebab saya nak relate kan benda ni. So saya tengok benda ni berapa harga. Maknanya saya tahu dah. So jangka masa bila saya boleh pakai. Maksudnya semua ada dalam ni tau. Kalau cerita pasal bak kurus tadi, dia bagus, tak bagus tapi selingan je. Tapi bila bak kita dreams and goal, dia mesti material. Kurus dia bukan material, sebab tu saya cakap tadi. Sebab tu Cik Sabri cakap tadi dalam kelas tadi, material. Dia mesti ada material. Bila tak ada material, kurus. Orang suri rumah boleh kurus. Kan, suri rumah biasa macam orang kata apa yang tak ada dreams kan, yang tak ada dream biasa yang minta maaf lah kan. Orang kata apa? Orang biasa-biasa apa, dia pun boleh ada dream untuk kurus boleh. Tetapi dreams untuk buat duit, untuk jadi kaya beriman ni kan tak sampai lah. Sekarang ni kita kena faham yang kita punya silibus ni berkenaan dengan kata apa, jadi kaya yang beriman. Cik Sabri tambah lagi beriman tadi. Ini maksudnya dreams and goal ni. Kalau kita cerita kalau bab kurus, kita cerita boleh, bukan tak boleh, tapi selingan boleh. Selingan boleh. Tapi kalau bercerita tentang dreams and goal ni, saya relate sikit macam Cik Sabri cakap tadi kan. Tadi ada orang tanya tentang Aladin dalam buku ajaib. Bagus. Tadi penceritaan dia bagus. Cuma yang nak sampaikan apa Aladin dalam buku ajaib itu adalah nak bercerita berkenaan dengan dream is free. Sebab tu kenapa silibus kita punya kita punya BYB punya presentation kan, kita nak kalau boleh kena ada Helen Keller tu. Kenapa? Sebab Helen Keller kita nak terang kat sini balik dalam dreams tu. Kan? Di mana Helen Keller punya moto dia cakap apa? It's a terrible things. Able to see but unable to dream. Sebab benda ni kita nak relate balik sebenarnya dalam dalam BYB punya slide tu ni kita nak relate balik. Bila Cik Sri dah cakap tadi nak masuk hari pertama ke hari kedua, itu terpulanglah. Kan kalau kita ada masa, kita rasa dah habis tahu, terpulanglah. Cuma seelok-eloknya kalau boleh hari kedua, tetapi sebelum hari kedua tu kita kena cari sebab.
student mesti masuk hari kedua. Macam mana kita nak buat? Oh, topik. Kena cerita lah. Topik next ni memang topik yang amat menarik. Siapa pernah dengar cerita Aladdin? Siapa pernah tengok Aladdin? Kita kena buat lah. Pernah tengok type 1. Okey. So topik ni nampak simple. Dalam Aladdin ni banyak sebenarnya kisah-kisah pengajaran dia. Terutamanya kita ni yang tengah mencari sesuatu. So saya masuk dalam perniagaan ni, salah satu penyebab dia bila saya dengar Aladdin dan lampu ajaib tu. Kita kena buat reka tau. Kelas hari Rabu ni, hari Jumaat ni amat penting. Kenapa? Dalam kelas ni ada dreams and goal. Simple sahaja dreams and goal. Dulu saya seorang yang tak ada impian. Orang cerita nak straight A, saya tak ada pun. Yang saya tahu, jadi luluh je lah. Dapat masuk universiti pun cukup lah. Saya tak ada impian yang besar-besar pun. Tetapi dalam kelas esok, insyaAllah, kelas akan datang ni kan, kita kupas satu-satu dream ni. Sebab apa? Setiap orang, kan, kalau kita bekerja, kalau kita dulu kita bersama dengan kawan-kawan kita, kalau kita bercita nak jadi kaya, kan, ada kawan-kawan kita yang cakap, langit nak runtuh. Kalau kita bercerita nak pakai kereta Mercedes, tak payah mimpi lah, kerja kita ni memang sampai mati tak akan layak pakai kereta ni. Pernah dengar kan? Pernah. Tetapi dalam dream yang kita akan cerita ni, macam mana? Boleh mengubah kita, insyaAllah one day akan jadi kenyataan. Sebab orang berniaga, kita ceritalah. Sebab orang berniaga, kita ceritalah. Orang kata apa? Kemungkinan ada. Betul, makan gaji kemungkinan tak ada, itu bersalah. Tapi macam mana kemungkinan ada dalam perniagaan yang melibatkan, orang kata apa? Dreams juga yang paling utama. Tapi bila kita kerja makan gaji, dreams kita takut. Kenapa? Sebab kita takut kutuk dengan kawan-kawan kita, dikutuk oleh kawan-kawan kita, kita takut langit nak runtuh, kata-kata tak semangat tadi. Maksudnya benda-benda tu yang kita cuba akan untuk dia masuk pada hari kedua tu. So kalau dia tak masuk kali ni memang rugilah. Kalau tak masuk kali ni memang rugi. Saya dengar yang ni, dulu saya tak ada berimpian, saya tak ada berimpian tinggi, tetapi saya dah berani berimpian. At least saya dah ada berani berimpian je. Itu yang paling penting dahulu. So insyaAllah student harap sangat masuk dalam kelas akan datang dan daripada situ kita start berani berimpian. Sebab impian adalah free. Born to be rich. Pandai-pandai lah kita cerita. Pandai-pandai lah. Cik Sabri cakap tadi baguslah. Tapi mesej dia yang nak sampaikan adalah tentang apa tadi? Tentang material yang ni sebenarnya. Kalau kita cerita balik, bab kurus balik, kita tak jadi material balik. Nak guna boleh. Boleh, tak ada masalah pun. Tapi sekejap je. Tapi dia kena balik kat sini balik. Cuma kalau yang dreams and goal tadi, Cik Sabri cakap tadi, specific, measurable, achievable. Sorry. Sebelum ni Cik Sabri ada cakap tadi kan, cuma saya nak penambahan sikit lah. Kalau boleh, kita interact dengan student tadi. Bila dia bercakap berkenaan dengan, bila Cik Sabri bercakap berkenaan dengan, okey saya boleh tunaikan you 3 hajat. Sebelumnya kita communicate, kita one to one, kita boleh tanya dia terus. Tapi dalam ni tak boleh. So minta dia orang, okey saya bagi masa 5 minit, 10 minit, you fikir sekejap. Kemudian you type dalam chatbot. Minta dia type dalam chatbot. Apa impian you? 3 sahaja dalam bentuk material. Cepat. Daripada sekarang saya bagi masa 5 minit ataupun 10 minit. 5 minit, 10 minit tu pulang lah. 5 minit fikir. Andai kata contoh sekarang, macam saya adalah jin. Kan? Saya ada jin, saya adalah master. Kan? You adalah master kepada saya. Saya boleh tunaikan you 3 hajat. Apa sebenarnya yang you nak dalam hidup ni? You cerita kat saya. Saya akan tunaikan. InsyaAllah, saya akan tunaikan. Yang you pergi pagi balik petang, pergi pagi balik malam. Kan? Daripada umur 18 tahun, daripada umur 18 tahun mengaji atau umur 15 umur darjah 1 sampai masuk universiti, kemudian keluar universiti, kemudian bekerja kan, contoh kan. Kemudian ada pula pergi sambung belajar, ada cari side income lagi. So sekarang benda tu tak perlu. Sebab apa? Saya boleh tunaikan. Apa benda yang you nak sebenarnya? So saya boleh tunaikan you 3 benda sekarang. So fikir sekejap 5 minit, apa sebenarnya you nak, kan? Kemudian tolong type dalam chatbot 3 je. InsyaAllah jin akan tunaikan. Macam itulah maksudnya. Kalau Cik saya boleh cakap tadi,
So saya nak tambah sikit, kalau boleh type dalam chatbot tu. Type dalam chatbot. Okey. Kita dah 11 lebih dah. Tak dengar. Dan ada antara kita yang nak masak, ada yang kita nak pergi pasar, ada antara kita yang nak rumah-rumah kan. Okey. Saya tak nak sentuh SK ni kan. Cuma saya nak sentuh sikit lah berkenaan dengan dalam setiap kelas kita kan. Kita kena cari jalan untuk dia masuk next tu. Dia nak masuk next, kita jangan lupa tentang apa benda yang kita boleh attract untuk masuk pada next class. Maksud katakanlah selepas dreams and goal. Okey. Selepas tu apa benda pula? Alamak, tak dengar. Oh, dengar. Apa benda lah pula selepas tu untuk next class? Sebagai contoh, kalau karakteristik of successful people. Okey. So kelas akan datang minggu depan ni memang bagi saya lah kata kan. Sebelum ni saya boleh tengok kaya kan. Kaya ni adalah untuk orang terpilih sahaja. Kan kalau tengok orang pakai kereta besar, dalam pemikiran saya simple je. Ini anak orang kaya ataupun kalau perempuan cantik secara tak langsung ini ada sugar daddy kot. Kan? Contohlah. Sebab apa? Sebab pemikiran kita macam tu. Tetapi rupa-rupanya bila saya masuk dalam bisnes, rupa-rupa jentak. Tak ramai pun orang yang orang kata apa, anak orang kaya. Tak ramai pun yang ada sugar daddy. Sebenarnya dia ada karakter sebenarnya. Dia ada karakter dia. Sebagai contoh kan, andai kita tengok kereta besar, kita pergi ke rumah satu taman perumahan dengan rumah besar, kan? Kalau kita dapat berjumpa dengan dia, sebagai contoh lah kan, kalau kita dapat berjumpa dengan dia, kita tengok sama je. Kan? Dia pergi kedai mamak tengok, sama je. Tengok kadang-kadang pakai selipar Jepun je. Kan? Kadang-kadang kita rasa, ini driver ke? Ataupun dia punya sendiri punya kereta. Biasanya kita akan fikir dalam bahasa yang negatif, driver kot. Nampak tak? Sebenarnya dia ada satu karakter. Karakter ni bukan disebabkan dia berjaya dah, tak ada. Tapi karakter sebelumnya kita namakan karakteristik of successful people. So insyaAllah minggu depan kita mengenali karakter. Macam mana karakter orang-orang yang berjaya ni. Sebelum dia berjaya, dia dah ada karakter sebelum ni yang menyebabkan dia berjaya. So insyaAllah sama-sama dengar kita punya karakter dia, ciri-ciri orang berjaya ni. Pada masa yang sama kan, kalau kita tak ada, kita cuba develop dalam diri kita kan. Yang penting ada karakter dulu, bukan terus berjaya pun. So insyaAllah minggu depan di kelas datang dengar kan. Alhamdulillah saya pun dibentuk. Mana kita cuba relax, kita relax dengan diri kita. InsyaAllah kita pun dibentuk, bukan kita tiba-tiba terus jadi macam ni. Kita belajar dari satu benda ke satu benda. Alhamdulillah kan, terbentuklah sedikit sebanyak kan diri kita, kan, karakter orang-orang berjaya. Okey, ada soalan? Kita pun dah dekat 11.30 hari, ada soalan mungkin akan datang, kita akan sambung baliklah trainer-trainers ni. Okey, ada soalan? Hello? Tak ada? Putus. Dengar ke? Dengar. Okey, so dengar. Saya rasa kalau tak ada soalan, kita setakat hari ni kita cukup je lah kan. Dah dekat pukul 11.30. InsyaAllah yang terakhir sekali terima kasih kepada trainer-trainer kita yang hadir pada hari ni kan. At least sekurang-kurangnya sedikit sebanyak kita dapatlah orang kata apa benda yang kita boleh terapkan kan, dalam training kita. InsyaAllah one day saya percaya masing-masing nak buat cerita, buatlah cerita, it's okay. Tetapi kita tak nak asas dia terlari. Itu je. Kita olahan penggunaan ayat, olahan penceritaan mungkin berbeza, terpulang, tak ada masalah pun. Tetapi kita nak buat asas dia adalah sama. Kan? Asas dia, ingat kita nak convert dia. Asas dia permulaan sekali, nak minta dia fikir tentang insurans adalah satu perniagaan. Insurans pun adalah boleh buat duit, kemudian insurans orang kata apa, boleh jadi kaya macam bisnes lain.
Dan pada masa yang sama kita nak baru tentang insurance dan tentang orang kata apa, bisnes yang sama besar dengan bisnes corporate yang lain. Dan insya-Allah daripada situ kita boleh convert dia ambil kelas, ambil exam. So saya pun dengar berita gembira kan pada pagi semalam. Semalam menyatakan lepas ni kita kena isi form je untukkan new potential agent. Maknanya kita boleh pak balik antara introducer. Dan kemudian Zaza pun ada beritahu insya-Allah dalam tahun ni, tak tahu bila, tapi secepat mungkin perlu ambil exam TBE sahaja, satu exam je, nak standardize. Kan? So insya-Allah lah, saya rasa grup kita kata apa, ini satu peluang yang baik ya. Kita dah ada sistem, kita dah ada structure. InsyaAllah ambil peluang terutamanya trainer kan, belajar betul-betul kan, belajar betul-betul, train betul-betul, sebab inilah yang kita gunakan untuk kata apa, untuk potential student kita, untuk potential agent kita sebenarnya kan. So daripada sini je sebenarnya kita nak BIB pun, daripada speaker punya slide yang kita nak BIB, daripada sini je. So yang terakhir kena ingat kelas kita dalam 4 kelas pertama adalah kelas yang amat penting tau. So kalau kelas 4 pertama tu kita tak dapat buka minda dia, dia tak akan datang lah. So yang pertama tu buka minda je. Yang tentang membuka mindanya tentang kalau kelas produk orang nak kepada product knowledge je kan, tapi disebabkan karakter dia tak ada kan, tentang bila berjumpa dengan orang tak boleh close, dah give up lah. Tapi disebabkan dalam kelas pertama kita ada mengajar tentang tak boleh give up, tak boleh apa-apa, dia akan ingat lah. Dia akan ingat. Sebab tu setiap ayat-ayat yang kita buat tadi macam goals and dreams tadi, spesifik ke measurable, kita kena terang tau, kita kena jelaskan satu persatu. Bukan terang, maksudnya kita kena bagi contoh, sebagai contoh kita. Barulah orang kata apa, dia faham. Contoh bagi karakteristik of successful people. Contoh dalam tu dia ada tentang disiplin. You pernah dengar tak orang yang hebat sangat ni? Dia ni pomen tau. Pernah dengar tak pomen dia hebat sangat? Sebagai contoh, kalau dia tak masuk kerja, kan? Lori tu tak boleh nak repair. Hebat sangat dia. Kan? Tetapi, saya tak. Dia ni pomen je memanjang. Okey orang lain. Sebab apa? Sebab dia tak ada disiplin dia. Kalau dia ada disiplin, dia lain, dia boleh jadi naik pangkat ketua pomen. Macam kita kena cerita tau, betapa pentingnya disiplin. Sama juga never give up. So ada orang buat bisnes, kan? Dia fikir bisnes ni mudah. Tak, bisnes ni tak mudah. Bisnes ni dia memerlukan tentang tentang kelasakan, ketahanan. Kita buat sekali tak jadi, kan? Kemudian kita buat 2 kali tak jadi. Macam mana kali 3, kali 4? Mana kita kena relate tau. One day sebagai contoh, you ambil exam. Majority orang ambil exam sekali je. Kena cerita ada seorang manager ni, dia ambil exam 15 kali. Pernah dengar kan? Apa dia tak give up? Dia salesperson dia promoter je. 15 kali. Sekarang agency manager. Tapi kata kalau dia give up. Sebab tu kita exam ni sekali je kita exam. Kebanyakannya sekali je. Tapi pergi jumpa orang tu tak nak give up. Aku susah nak insurance. Bermaksud, ya, give up tu ada dalam diri kita. Dalam niaga tu tak boleh ada give up. Mana kita kena relate tau dalam ciri-ciri orang berjaya tadi tu. Sebab tu saya minta tolong dalam Dreams and Goals tu spesifik ke apa, cerita. Bila cerita, kelas tu jadi menarik. Bila cerita, secara tak langsung, kan, orang nak dengar macam Cik Sabri cakap tadi. Jadi dia bercerita satu-satu bercerita. Jadi kita cerita ikut silibus, kita nak habiskan cepat-cepat, jangan. Kita nak dia orang ni seronok datang. Kelas makin tambah ataupun sustain. Okay, so itu je. Apa yang kurang saya minta maaf lah kan. Kalau ada kekurangan tu daripada saya lah. Kan, yang lebih tu yang baik datang dari Allah, yang kurang datang dari saya. Kan? So terima kasih tak terhingga kepada trainer-trainer, terima kasih tak terhingga kepada manager-manager. InsyaAllah kita akan set satu masa nanti bila untuk next trainer-trainer. Okay, sebenarnya kita sama-sama belajar lah. Okey, Cik Zaza ada sepatah 2 kata? Cik Zaza, ada ke? Tak ada. Tak ada. Cik Sarizo ada sepatah 2 kata?
Okay, Assalamualaikum. Terbaik mereka semua. We are the best. Kita adalah orang kata tulang belakang. Tulang belakang kepada agensi, kepada legasi. So nak tak nak kita kena jadi yang terbaik so kita lead the rest. Okay, itu saja. Okay, terima kasih Cik Sarizo. Okay, Duen, ada apa sepatah orang kata? Tak ada apa. Tak ada apa? Tak ada. Cik Suwidah? Tak ada Cip. Tak ada. Okay, Cik Sabri? Tak ada. Tak ada, Cik. Tak ada. Okay, so tak ada. Saya nak Apa dia? Saya nak tambah. Okay. Okay, so macam kita ada satu kes ni kan, macam banyak student kita tiba-tiba je direct PBTB cantaskan tarik kan sebab kena tunggu PCE. Okay, so untuk booking exam tu saya nak minta tolong trainer inform introducer yang ada student dalam kelas tu. Okay, selain manager jugalah untuk registerkan booking agent dalam race atas nama introducer. Okay, so tak adalah macam PBTB boleh tarik kita punya agent sebabnya kita dah ada case PBTB tarik, so nak tunggu single license tu kita tak tahu bila, tapi Cik Rahman kata tahun ni juga kan. So kita tak nak macam kelas kita sekarang ramai, kelas Syafiqah ramai, kelas Farah ramai kan, lepas tu next kelas pun ada. So minta ataupun siapa-siapa kat sini saya rasa mostly trainer lah yang ramai yang banyak introducer kan, yang banyak jadi introducer. So tolong register booking agent tu dalam race masing-masing. Okay, untuk kita lock dia tu jadi agent anda kita lah. Okay, so itu je. Booking dalam race tu kat mana Gaza? E-service? Agent onboarding ni? Yes. Prospect booking ada kan? Tak ada. Prospect booking? Tak ada. Manager kan yang kena daftarkan kan? Leader yang ada. Leader yang ada. Agent tak ada. So manager je lah. Lepas tu mungkin kita pun kena jangan kalau saya katalah ada kes yang dia kena pergi kepada ada tutup tu. Slogan iPad. Mana? Tak. Dah mute dah, slowkan atas tu. Contohlah kan, kalau bisa kata dia ni klien agent ni dia nak register under Prudential Direct PBTB contohnya, dia orang tak boleh tau, dia orang tak boleh nak register. Jadi dia orang ni kena inform kita untuk delete. Betul tak Cik Zaza? Kalau kita buat booking tu lah, kalau tak buat booking boleh. Kalau kita buat booking kan. Dia mana-mana agensi. Bukan PBTB je, agensi lain pun sama juga. Tapi kena booking lah. Tapi dia tempoh booking je tu berapa lama? 3 bulan kan? 6 6. Okay, ada apa lagi Zaza? Tak ada? Okay, so insyaAllah, so as a trainer, saya cakap tadi lah kan, kita ni selain dari tulang belakang, kita kena ingat yang penting kita kena promote lah pokok mana pun. Kita kena promote, so nasihat saya promote lah strong kan, insyaAllah. So dia tak tahu belajar kan, kemudian selalu bertanya, kemudian selalu mendekati leader-leader kan. Sebab apa? Sebab insyaAllah lah kan, kita tak akan mendapat satu jawapan yang negatif lah daripada leader kan. So kita nak semua yang ada kat sini kan set dalam kepala masing-masing kan,
bila kita nak promote kan. Kemudian ikhtiar lah pokok mana pun, maknanya setiap kali VIP mesti ada guest. Kemudian setiap kali kelas mesti ada guest. Compulsory sebenarnya, sebab kita kena berfikir trainer ni dia kena bagi saya orang yang hampir sebenarnya. Selepas jadi trainer kita akan jadi AUM, sebab ilmu trainer kita dah ada, ya. So bila kita jadi leader kita tak takut sebab kita dah boleh train orang dah. Kebanyakannya daripada saya tengok sebelum ni, kenapa yang agensi-agensi tu dia tak pergi jauh, sebab dia tak boleh train dah. Dia tak boleh train agent dia tak boleh jadi speaker. So sebab dia tak ada isi-isi. Macam tadilah kita mengajar kan, apa yang saya ada, saya salurkan 100%, tak ada satu pun simpan tau. Kan? So sama juga leader yang dalam ni. Yang dia ada satu pun tak ada simpan. Yang penting kita semua naik ke atas. InsyaAllah kita sama-sama kita doa kan, tahun ni kita tahun yang berjaya untuk kita. InsyaAllah pada masa sama kan legasi pun berjaya kan, disebabkan kita mempunyai ahli-ahli yang hebat ya, terutamanya trainer. Tapi make sure ada bahagian kita sebagai contoh dalam Cik Zaza cakap tadi. Bila kita jadi trainer, mana bahagian kita? Mana ejen-ejen kita? Kita kena tanyalah untuk jadi semangat lebih. Ya, insya-Allah all out, give our best untuk 2021. Okey, itu je daripada saya. Bergambar sekejap sebelum kita ni. So bergambar sekejap. Adrina ada. Siapa ni? Adia. Adrina ambil gambar. Adrina boleh. Trainer punya ni macam mana? Trainer punya landmark dia macam mana? Trademark dia macam mana? Trainer punya cepat. Cik Sarizo, kita kena tanya Cik ya, Cik portfolio trainer, director of training. Pegang rotan. Trademark trainer kan. Lari student nanti. Pen. Get pen. Okey, cari pen. Pen. Tak, adik ibu nak pen? Pegang pen. Pegang pen. Okey, pegang pen. Banyak sikit pen. Banyak sikit pen. Whiteboard. Apa? Marker pen. Marker pen lagi bagus. Ya. Apa ada kat situ? Answer. Dah ready semua? Okay, satu. Sekejap Satu, ambil eyebrow dua, tiga. Okay, lagi satu. Satu, dua, tiga. Okay. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Pen. Salam. Terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum.